dan berapa lama notis kerajaan perlu berikan kepada semua ahli-ahli parlimen untuk sidang Dewan? YB? Ya, kalau ikut peraturan mesyuarat, ya, notis itu perlu dikeluarkan dalam masa 28 hari. Namun itu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa 28 hari. Kalau kita ingin adakan sidang dalam keadaan sekarang ni bukan keadaan biasa. Sekarang ni keadaan yang luar biasa dengan darurat, ya. Kita berhadapan dengan COVID-19, kita berhadapan dengan pelbagai isu yang melanda negara. Justru sebenarnya Speaker Dewan Rakyat itu mempunyai kuasa untuk mengenepikan peraturan notis itu. Ianya boleh menggunakan peruntukan dalam keadaan yang segera, urgency. Maka notis itu boleh dikeluarkan. Sebab tu saya cadangkan baru-baru ini ketika ditanya oleh media, saya cadangkan notis kalau boleh keluar hari Senin ini. Hari Senin yang akan datang ini, supaya kita boleh sidang di dalam bulan Julai. Apa pandangan YB terhadap kenyataan Speaker Dewan Rakyat pada hari ini? Beliau mencadangkan sidang penuh hanya boleh diadakan pada bulan hujung Ogos. Sedangkan YB katakan pada zaman darurat ini, tempoh notis 28 hari itu boleh dipertimbangkan untuk dipendekkan. Tapi nampaknya Speaker macam juga ada keberatan. With respect dengan pandangan mereka, saya merasakan bahawa apa yang mereka putuskan, kedua-dua, yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, kedua-dua keputusan ataupun kenyataan yang mereka ulas ataupun keluarkan sebentar tadi, ianya jelas selari dengan apa yang kerajaan mahu. Kita tengok kenyataan oleh kerajaan, ya. Eksekutif mencadangkan bahawa parlimen itu akan bersidang seperti mana dalam pelan-pelan pemulihan negara yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Fasa 3. Fasa 3, fasa 4 baru tu. Iaitu bulan 9 ataupun bulan 8 atau bulan 9. Jadi apa yang bezanya, ya, kenyataan yang dikeluarkan oleh kedua-dua yang di-Pertua Dewan ini dengan kerajaan. Walhal sebenarnya perlu dijelaskan dengan kefahaman undang-undang bahawa dalam negara kita ada 3 cabang. Ya. Cabang eksekutif, ketuanya Perdana Menteri. Cabang legislatif, ketuanya adalah yang di-Pertua Dewan, Speaker. Cabang judiciary, kehakiman, ketuanya adalah Ketua Hakim Negara. Jadi ketiga-tiga ini bebas untuk membuat keputusan. Saya tak faham kenapa dalam hal ini Speaker kedua Dewan ini seolah-olah mengikut apa yang telah dijelaskan oleh, apa yang telah dibentangkan oleh kerajaan. Pada saya ini merupakan tindakan yang pengecut, ya, yang dilakukan oleh mereka yang tak berani menyatakan dengan tegas sebenarnya parlimen itu boleh bersidang dengan kadar segera sesuai dengan saranan Di-Pertuan Agong. Okay, kenapa saya katakan begini, ya Tan, ya? Ketika darurat, ordinan darurat kuasa-kuasa perlu digubal dan digazetkan pada 14 Januari tahun ini. Di sana terdapat satu peruntukan. Saya boleh bacakan dekat sini, ya. Apa yang disebut sebagai silakan sebagai ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021, ya. Untuk sama-sama kita menelaah, ya, ordinan ini supaya kita faham. Kita bacakan peruntukan itu untuk kefahaman penonton kita. Baik. Perkara 14, Seksyen 14. Ya. Baik. Persidangan parlimen. Ya. Tentang persidangan parlimen, ya. Bagi tempoh darurat berkuat kuasa. Sekarang tengah tempoh darurat, ya. Peruntukan yang berhubung dengan memanggil, memperorok ataupun menangguh dan membubarkan parlimen dalam perlembagaan persekutuan tidak mempunyai kesan. Dalam perlembagaan persekutuan ada peruntukan mengenai yang di-Pertuan Agong boleh memanggil, menangguh dan membubarkan parlimen dalam perlembagaan persekutuan, ada, ya. Namun dalam Seksyen 14 atau perkara 14(1)B dinyatakan bahawa parlimen
hendaklah dipanggil, diprorok dan dibubarkan pada satu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong telah menyatakan di dalam statement dia, kenyataan dia, disokong dengan majlis raja-raja dalam perbincangan khas mereka, bahawa parlimen itu mesti dibuka dengan secepat mungkin, sesegera mungkin. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau ikut ordinan darurat yang sekarang ni kita pakai, yang kita gunakan, kerana kita dalam tempoh darurat itu belum lagi dibatalkan, belum lagi ditamatkan, maka itu yang saya ingin berbeza pendapat dengan Peguam Negara. Ya. Betul, Agong bertindak mengikut advice, mengikut nasihat Perdana Menteri. Tapi dalam hal darurat ini, jelas memperincikan bahawa persidangan parlimen itu boleh dipanggil, boleh dimulakan, boleh dibubarkan, boleh diprorok, boleh dimulakan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan tarikh yang ditetapkan oleh Baginda. Jadi dalam hal ini, Yang di-Pertuan Agong pada bulan April dahulu telah pun memberitahu bahawa parlimen boleh bersidang. Satu. Yang kedua, dia sebut lagi, parlimen mesti segera dan secepat mungkin. Kenapa speaker kedua dewan ini seolah-olah derhaka dengan kenyataan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, menangguhkan sampai hujung bulan Ogos dan juga September. Saya setuju bahawa kita mesti cari mekanisme untuk mengadakan parlimen hybrid. Saya setuju. Dan itu juga keputusan Pakatan Harapan. Kita mesti bergerak ke arah itu. Namun, untuk parlimen hybrid itu dijalankan, walaupun saya rasa dalam hal ini tidak perlu ya, kerana sebelum parlimen kita ditangguhkan kerana darurat, sebelum ini pun, ahli-ahli parlimen boleh masuk dalam dewan tetapi tidak full capacity. Hanya 80 orang saja dibenarkan. Waktu tentangkan belanjawan juga boleh masuk? Ya, 80 orang masa tu. Kita diminta pada sesuatu masa hanya 80 orang. Jadi only 1/3, 1/3 saja daripada ahli dewan boleh masuk. Ya. Jadi yang selebihnya tu mereka melihat persidangan daripada pejabat. Jadi kalau mereka nak berbahas, mereka akan masuk dalam dewan dan tukar dengan ahli parlimen yang lain. Cuma bila baru kita masuk. Jadi pada saya, tak timbul isu nak ada hybrid dan sebagainya. Nak kena tetapkan 26 orang kota dan sebagainya. Kerana selama ini kita 80 orang saja. Dan semua ahli parlimen itu telah pun divaksin. Telah pun bagi 2 dos. Kalau nak bagi 4 dos pun tak ada masalah, Tan. Kita bersedia ambil 4 dos. Kebal daripada COVID ini. Jadi ini merupakan tindakan yang pada saya, kenyataan hari ini kedua-dua speaker itu tindakan yang dilihat melengah-lengahkan saranan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, di mana dalam ordinan ini kuasa jelas tadi Seksyen 14 saya bacakan, peruntukan 14(1)(b) bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil sidang parlimen at any time yang difikirkan perlu.